Bab istikhlaf, ini bab perlantikan khalifah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Qasim bin Muhammad, beliau berkata, Aisyah pernah berkata, wa ra'sa, aduh sakitnya kepalaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika itu berlaku ketika aku masih hidup, aku akan memohon keampunan untukmu dan aku mendoakanmu. Aisyah pun berkata, wa thuklayata, aduh lebih berat lagi penderitaanku. Aduh lebih berat lagi penderitaanku kalau begitu. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar merasakan engkau suka aku mati. Jika itu berlaku, nescaya engkau akan terus pada petang itu juga menjadi pengantin. Engkau pada petang itu juga, pada akhir hari itu juga akan berada bersama salah seorang istrimu, yakni sebagai pengantin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau begitu akulah yang sakit kepala. Kalau begitu, aduh sakitnya kepalaku. Laqad hamamtu aw aradtu, sesungguhnya aku benar-benar mahu menghantar orang supaya memanggilkan untukku Abu Bakar dan anaknya, untuk aku serah kuasa kepadanya, ataupun untuk aku pesankan tentang jawatan pemimpin selepasku, kerana takut akan ada yang berkata, atau akan ada yang berangan-angan berkata, yakni apa-apalah. Thumma qultu, kemudian aku berkata, yakni di dalam hatiku, ya Allah wa yadfa'ul mu'minun, Allah enggan, Allah tidak akan menghendaki dan orang-orang mukmin akan menolak, atau Allah akan menolak dan orang-orang mukmin akan enggan, yakni tidak akan menerima. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, beliau berkata, ada orang berkata kepada Umar, tak mahukah engkau lantik sesiapa sebagai pengganti, sebagai khalifah, yakni selepasmu? Beliau berkata, jika aku lantik seseorang sebagai khalifah, sebagai penggantiku, maka sesungguhnya orang yang terlebih baik daripadaku telah pun melantik, yakni khalifah sesudahnya, yaitu Abu Bakar, yakni dia telah melantik akulah. Dan jika aku biarkan, yakni aku tidak melantik sesiapa, maka sesungguhnya orang yang terlebih baik daripadaku juga telah meninggalkannya, yakni tidak melantik sesiapa. Maksud beliau ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa athnau alaihi, mereka pun memuji-mujinya, memuji-muji Umar. Faqala, terus Umar berkata, raghibun wa rahibun, mana aku suka dan aku takut, ataupun raghibun wa rahibun. Yang memuji ini ada yang suka dan ada yang tidak suka. Suka benarlah aku, suka sekali aku kalau aku terlepas daripada soal jawab berhubung dengan jawatan khilafah ini, terlepas, tidak mendapat apa-apa, tidak mendapat untung dan tidak juga menanggung kerugian. Aku tidak mahu menanggungnya semasa hidup dan semasa mati. Yang ini sudah lama aku menanggungnya semasa aku hidup, dan aku tidak mahu lagi menanggung selepas aku mati. Begitu bolehnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa beliau mendengar khutbah Umar yang kedua, ucapan Umar yang kedua,
ketika beliau berada di atas mimbar, yaitu pada keesokan hari daripada hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucap tasyahud. Ketika itu Abu Bakar diam saja, tidak bercakap. Qala, katanya, sebelum ini aku memang mengharapkan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup sehingga dia mati kemudian daripada kita semua. Aku suka sekali, aku memang mengharapkan supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup sampai selepas kita mati. Maksud beliau dengan katanya itu supaya baginda adalah orang yang terakhir di kalangan sahabat-sahabat tu yang mati. Tak apalah, tak mengapalah. Jika Muhammad telah mati, Allah sesungguhnya telah meletakkan, memberikan di antara kamu cahaya, telah menyinari kamu dengan cahaya yang kamu dapat pertunjuk dengannya. Allah telah memimpin Muhammad, dan sesungguhnya Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tsanitsnain, orang yang kedua. Dia adalah teman Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa di gua tu, ketika dia hendak berhijrah. Dia adalah orang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya dia adalah orang Muslim yang paling layak untuk memegang jawatan pentadbiran kamu ini. Faqumu, bangunlah kamu semua dan berbai'ahlah kamu kepadanya. Satu golongan daripada mereka telah pun berbai'ah dengannya sebelum itu, yaitu di Saqifah Bani Sa'idah, yaitu di balai Bani Sa'idah. Dan bai'ah umum berlaku ketika di mimbar itu, yakni pada hari kedua. Qala Zuhri meriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau berkata, saya telah mendengar Umar berkata kepada Abu Bakar pada hari itu, is'adil mimbar, kamu naiklah ke atas mimbar. Falam yazal bihi, dia terus mendesak supaya Abu Bakar naik, sehingga Abu Bakar naik ke atas mimbar itu. Fabaya'ahun nasu 'ammatan, maka orang ramai pun berbai'ah kepada Abu Bakar semua sekali, ataupun secara umum, semua sekali lah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Muhammad bin Jubair bin Mut'im daripada ayahnya, beliau berkata, ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perempuan itu bercakap tentang sesuatu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun menyuruh perempuan itu supaya kembali semula kepadanya, yakni pada waktu yang lain. Perempuan itu berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau saya datang, engkau pula tidak ada? Semacam dia bermaksud mengatakan mati. Bagaimana kalau saya datang, Rasulullah sudah mati? Qala, baginda menjawab, jika engkau tidak menemuiku, tidak mendapatiku, kamu pergilah bertemu dengan Abu Bakar. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Tariq bin Syahab daripada Abi Bakar, beliau berkata kepada rombongan Buzakhah, kamu akan tetap mengikut ekor-ekor unta kamu, sehinggalah Allah memberi sesuatu pandangan ataupun idea kepada khalifah nabinya, dan begitu juga idea kepada orang-orang muhajirin tentang sesuatu yang mana mereka semua boleh memaafkan kamu dengan sebab sesuatu itu. Babun, dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah, beliau berkata, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada 12 amir, 12 pemimpin. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sesuatu ucapan yang saya tidak dengar. Faqala abi, ayah saya berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata yang kamu tak dengar tu,
kulluhum min Quraisy, semuanya daripada Quraisy, orang Quraisy. Babu ikhrajul khusum, ini bab mengeluarkan orang yang berbantah, berkelahi. Wa ahlal riyab, dan orang yang menimbulkan prasangka yang tidak baik, mengeluarkan daripada rumah selepas dipastikan keadaan mereka itu. Umar telah mengeluarkan saudara perempuan Abu Bakar ketika dia menangis dengan suara yang kuat. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, aku benar-benar mahu menyuruh supaya dikumpulkan kayu api. Kemudian aku suruh seseorang untuk menjadi imam, lalu diazankan untuk sembahyang itu. Kemudian aku suruh seseorang untuk menjadi imam kepada orang ramai. Thumma ukhalifah, kemudian aku pergi kepada orang-orang, beberapa orang, dengan maksud membakar rumah-rumah mereka. Demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, kalaulah seseorang daripada mereka itu mengetahui bahawa mereka akan mendapat tulang yang besar, ataupun kaki, dua kaki kambing yang elok, la syahidal isya, tentu mereka akan pergi bersembahyang isya. Muhammad bin Yusuf berkata, Yunus berkata, Muhammad bin Sulaiman berkata, Abu Abdullah berkata, mirmatun artinya ialah ma baina zilfi syah, lemak ataupun daging di antara kaki kambing itu. Di antara kaki kambing itu, kuku dia tu yang pecah tu, celah tu, daging yang ada di celah tu, di celah kuku kambing tu. Seperti minsa, yang ni wazan dia tu, dari segi timbangan dia tu, minsa, mirma, midah, mimnya makhfudah, yang ni berbaris di bawah mimnya, mirma, bukan marma, tidak, mirma. Bab, bolehkah imam, pemimpin melarang pesalah-pesalah dan ahli maksiat daripada bercakap dengannya dan berziarah dan seumpamanya? Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Ka'ab bin Malik, beliau ni menjadi penuntun, orang yang mengheret Ka'ab bin Malik dari kalangan anak-anaknya ketika Ka'ab telah buta. Beliau berkata, saya telah mendengar Ka'ab bin Malik berkata, ketika dia telah ketinggalan di belakang daripada ikut serta bersama Rasulullah dalam peperangan Tabuk. Lalu beliau menyebutkan hadisnya yang panjang lebar itu. Dalam hadis itu ada tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang muslimin, orang-orang Islam daripada bercakap dengan kami. Begitulah kami berada dalam keadaan orang ramai tidak bercakap dengan kami selama 50 malam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas itu memaklumkan kepada kami tentang penerimaan taubat kami oleh Allah. Baiklah, ini kita sudah habis dah cara bab pemerintahan ini. Nampaknya ini adalah bahagian akhir. Bahagian akhir ni istikhlaf, masalah perlantikan khalifah, melantik seseorang sebagai khalifah. Jadi Imam Bukhari nak cerita di sini, boleh ke tidak lantik seseorang itu sebagai khalifah, sebagai pemimpin agung, hak nombor 1 dalam negara. Boleh ke tidak lantik? Jadi pemimpin sebelumnya lantik, atau cara dia nak lantik tu lagu mana? Boleh ke tidak? Kata boleh. Jawabnya dia nak cerita di sini, boleh. Boleh. Jadi pemimpin kemudian dia dilantik oleh pemimpin yang dahulu.
Dia kata dia ni lah yang akan jadi khalifah atau presiden atau Perdana Menteri selepas dia. Jadi timbalan dia. Boleh lagu tu. Tidak salah. Bahkan dia ada ni bab istikhlaf. Jadi lantik ni gitulah. Pemimpin agung sebagai khalifah ni sini. Lalu Imam Bukhari buat marilah hadis ni. Sebab apa? Masalah khalifah ni masalah besar. Masalah besar. Satunya dari segi kedudukan dia tu, peranan dia tu memang besar lah. Bukan sahaja diterima oleh orang Islam, orang kafir seluruh dunia diterima. Kalau tak ada pemimpin tak boleh. Jadi pemimpin hak nombor satu tu lah hak pentingnya. Kenapa? Kerana urusan kehidupan ini tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak ada pemimpin negara. Itu semua terima. Di sebalik peranan dia yang besar tu, kedudukan dia, pahala dia pun besar juga. Dosa dia pun parah juga kalau tak kena raya. Kalau tak kena raya. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, benda yang besar lagu ni memanglah ada hak takut, ada orang hak takut, tapi ada orang yang ada keinginan. Ada keinginan. Sebab apa? Sebab untung dia pun besar juga. Kalau dengan maksud molek lah. Sebab untung dia, benda yang dia boleh buat banyak lah dengan adanya jawatan itu. Kalau maksud tak molek pun, sebab kedudukan tu kedudukan paling tinggi, mestilah dari segi gaji ke, dari segi apa-apalah keistimewaan dia pun lebih daripada yang lain. Jadi boleh jadi berlaku. Itu perkara yang ketiga. Yang keempatnya, memang dalam sejarah ni tak sekira lah sejarah orang lain. Sejarah orang lain pun lagu tu juga sibuk masalah pemerintah ni. Sibuk sampai mati-mati, sampai perang-perang lah. Waktu jadi pemisah, hak ni jadi gini-gini, semua ni kerana tak puas hati. Dalam Islam ni sendiri, dalam sejarah Islam ni pun sendiri, memang walaupun tidak ada sebenarnya berlaku perebutan itu, tetapi kita dapati dalam sejarah ni macam ada perebutan, dan ini direka-reka lah, dibuat-buat. Oleh kerana sejarah yang seumpama ini tersebar dengan meluas, maka jadi orang nampak, orang pandang tak molek pemimpin-pemimpin di zaman awal Islam. Dan inilah hak tak kenanya. Itulah hak tak kenanya. Sebenarnya tak ada gapo. Tapi dia buat tu macam ada perebutan. Hak ni kata gini, hak ni kata gini. Kalau kita orang ahli sunnah ni kata pemimpin itu dipilih oleh rakyat, dipilih oleh orang ramai. Gitu. Ataupun pemimpin hak sebelum tu yang molek, mana dia yang pilih, boleh juga dengan dipersetujui oleh orang ramai juga. Yang pentingnya bagi kita orang ramai tu setuju. Itu asasnya. Jadi orang ramai tu sama ada orang ramai secara langsung ataupun melalui wakil-wakil mereka yang dipanggil ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi. Di zaman awal ini, golongan itu ialah golongan muhajirin dan ansar. Golongan muhajirin dan ansar. Itu. Di satu pihak. Di satu pihak yang lain pula macam golongan Syiah. Dia kata apa? Dia kata khalifah ni bukan boleh ditentukan oleh manusia, bukan boleh dipilih oleh manusia, tetapi khalifah ni telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Allah pilih Nabi untuk jadi Nabi, untuk jadi khalifah ni pun, tapi dia tidak panggil khalifah lah, dia panggil imam. Dia panggil imam. Istilah khalifah tu dia tak terima lah. Imam. Jadi imam tu dilantik oleh Allah. Jadi mereka timbulkan macam-macam lah dalam sejarah ni, sehingga dia kata Sayyidina Abu Bakar dia rebut kuasa Sayyidina Ali lah. Sepatutnya Sayyidina Ali itulah yang dilantik oleh Allah. Lepas pada Sayyidina Ali tu Sayyidina Hasan dan seterusnya sampai 12 imam. Kalau mengikut pahaman hak lain pula, lagu lain pula, tak serupa lah. Lagu lain pula. Jadi semuanya nampaknya dari segi kekuasaan tu. Jadi seseolahnya sahabat-sahabat ni duduk berebut kuasa. Duduk berebut kuasa. Dan Sayyidina Abu Bakar ni, begitu juga Sayyidina Umar ni pun, dia telah merampas kuasa. Sepatutnya Sayyidina Ali, gitu nampaknya dalam gambaran sejarah tu. Kalau kita baca
gambaran Syiah lah, gitulah. Jadi soal khilafah itu penting. Dengan sebab itu kita Imam Bukhari ni dia buat dalam bab pemerintahan ni, ala hujun dia letak pelantikan khalifah. Pelantikan khalifah lagu mana, dan adakah tidak isyarat daripada Nabi SAW tentang pelantikan Sayyidina Abu Bakar tu? Sebab orang Syiah dia petikai, dia kata Sayyidina Abu Bakar tak ada langsung, semata-mata fikiran orang amal je pelantikan dia. Imam Bukhari soalannya nak menolak tu. Pelantikan Sayyidina Ali tak ada. Dalam hadis-hadis kita ni, Nabi SAW mengatakan selepas dia ni Sayyidina Ali jadi khalifah dengan terang, dengan jelas. Itu tak ada. Tak ada. Kalau kita nak kata pelantikan daripada Allah, lagi jauh lagi. Dalam Quran mana adanya. Sebab 12 imam tu, ataupun lain-lain imam lah. Kalau mengikut Syiah lain tu lagu lain pula ceritanya. Tak ada semua. Tetapi hak dia kata Sayyidina Abu Bakar ni tak ada dilantik oleh Nabi SAW, nak tengok sejauh mana. Kalau dalam Bukhari ni nampak Nabi SAW bukan sekali dua menunjukkan bahawa dia kenal kepada Abu Bakar. Dia bahkan nak lantik Abu Bakar, cuma tidak secara rasmi. Tidak secara rasmi kata gitu, panggil depan orang ramai, tak ada. Tetapi beberapa kali dalam banyak peristiwa kita tengok memang Nabi SAW kenal kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar inilah yang ditunjuk semua, yang diisyaratkan. Banyak keadaan. Lepas tu kalau kita terima Sayyidina Abu Bakar sebagai pengganti Nabi SAW, selain daripada dalil-dalil isyarat-isyarat tu banyak benar lah. Kalau kita terima tu memang tidak ada percanggahan. Betul lah dengan hak Nabi SAW kata tu. Betul, sudah berlaku lah, terbuktilah apa hak Nabi SAW kata. Tapi kalau kita mengikut orang lain, kalau mengikut Syiah umpamanya, hak Nabi SAW kata tu tak jadi. Mungkin dia kata Sayyidina Ali, tiba-tiba Sayyidina Ali tidak jadi khalifah. Jadi hak Nabi kata tu, dia kata tu sebagai lagu mana? Ramalan ke? Kau sebagai doa ke? Atau sebagai keputusan kehendak Allah ke? Atau lagu mana? Kalau kita andaikan Nabi SAW sudah lantik Sayyidina Ali, tiba-tiba Sayyidina Ali tak jadi, selepas dia memang tak jadi, yang kepak tu baru jadi khalifah. Terus jadi khalifah tak ada lagu tu. Jadi hak Nabi SAW kata tu sesolahnya tak jadilah. Tak betul. Di mana bijaknya Nabi SAW? Kalau kita kata sebagai seorang ahli politik biasa, dia kata 50 tahun dulu akan gini. Kalau tak buat gini, memang orang tak buat, jadi sungguh semua dia royak. Tu baru bijak. Ni dia royak dah lantik, tiba-tiba tak jadi. Itu kurang tu. Mana tak pandai lah Nabi SAW. Satu. Yang keduanya, sahabat-sahabat yang begitu ramai, kalau sekiranya Nabi SAW sudah lantik Sayyidina Ali lah, apa dia tidak lantik Sayyidina Ali? Duk lantik Sayyidina Abu Bakar juga. Siapa yang kepak tu barulah Sayyidina Ali. Tu apa lagu tu? Jadi artinya mereka ni sama ada kita kata mereka tak pernah dengar Nabi SAW lantik Sayyidina Ali ni tu untuk jadi khalifah lepas dia, ataupun mereka dengar semuanya beribu-ribu ni, puluh ribu ni sahabat-sahabat ni, tapi sekelip mata lepas pada Nabi mati tu lupa selalu sahabat-sahabat. Hak lain tak lupa, sembahyang tak lupa, pergi perang dengan orang kafir sampai mati tak lupa hak tu. Begitu juga cara hidup, cara Islam tak lupa. Kalau kita tengok dalam hadis Bukhari ni, sebelum pada ni Sayyidina Umar dekat nak mati, tikai sakit ni, ada budak tu mari royak gapo-gapo ke dia, lepas tu pergi, dia pun suruh panggil mari. Buat apa? Dia kata kain itu labuh. Kain itu labuh. Kalau kamu angkat sikit, kata dia, lebih cuci kain itu dan lebih bertakwa kamu kepada Allah. Benda kecil lagu tu dia tegur dalam keadaan sakit nak mati. Mana dia tidak lupa hak Nabi SAW ajar tu. Tiba-tiba dah banyak lagi hak lain-lain kita tengok tak lupa sahabat ni duk pakai hak Nabi SAW. Kalau orang buat kadang-kadang marah selalu, benda kecil pun marah. Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, anak dia langgar hak zahir Nabi SAW kata, dia gocok anak dia, lepas tu dia tak kecek sampai mati. Pegang gitu mana hak Nabi SAW kata, walaupun zahir ya. Dan anak dia pun tidak maksud nak canggah maksud Nabi SAW, sebenarnya dia faham lagu lain,
Tapi Ibnu Umar ni tak kena, tak silap. Banyaklah contoh-contoh sahabat jenis lagu ni. Tak lupa berlaku. Tapi perkara besar ni Nabi SAW latih ni akak tangan Sayyidina Ali, no. Dia jadi khalifah, sahabat boleh lupa. Lagu mana? Itu pelik. Satu perkara yang pelik tu kita ahli sunnah tak boleh terima. Seramai-ramai tu tak ada seorang pun berontak. Ya kata mana boleh kita dengar dohkan dulu. Tak ada. Senyap. Lagu mana? Kita kata penasabahnya memang Nabi tak ada kata gapoh lah tu. Kau tu ya senyap tu. Tak ada siapa dia kata tak boleh. Apa lantik dia ni kan Nabi lantik dah ni Ali ni. Tak ada siapa kata begitu. Tu yang kedua. Yang ketiganya, kalau kita perhati ni saya nawarkan dia boleh paut hati orang ni kan. Seramai tu ni berpuluh-puluh ribu ni sahabat Nabi, dia boleh paut. Bisa benar dia. Lebih pada Ali Sahih. Dia boleh ubah hati orang sehingga jadi orang boleh terima dia. Lupa pada Sayyidina Ali. Tak pernah sabar tu lagu tu. Lepas pada tu Sayyidina Umar pula lupa. Begitu lama. Maknanya tak ada sebenarnya. Sebab tu kalau kita ikut ahli sunnah, memang betul hak berlaku dalam kenyataan, memang gitu. Betul lah hak Nabi SAW kata. Dan orang Islam buat tu betul dah hak dia buat. Tak ada apa. Cumanya cerita bila Syiah buat sejarah, dia kata Sayyidina Abu Bakar rapah lah, kuasa lah, sepatutnya Sayyidina Ali. Dia lah buat cerita tu. Macam Sayyidina Abu Bakar ni mana orang yang gila kuasa sangat. Tapi memang Khomeini kata memanglah Abu Bakar dan Umar ni gila kuasa, dia kata. Kalau mengikut Syiah tak kira lah tu. Tapi kalau kita tengok sejarah dia ni, bukan cara orang gila kuasa lah kata. Bukan cara orang gila kuasa. Orangnya zahid. Dan Sayyidina Ali puji semua dia. Di zaman pemerintah dia pun bai'ah, dia terima bai'ah tu dengan syarat dia akan ikut khalifah sebelumnya. Sayyidina Ali terima. Maknanya sebagai contoh tu hak dulu. Hak ni penting. Sebab itu Imam Bukhari buat mari di sini. Takut-takut orang yang kata Sayyidina Abu Bakar ni tak ada langsung Nabi isyarat. Banyak kalau nak kira isyarat tu. Benda-benda lagu ni Syah Waliullah tulis dalam kitab dia Izalatul Khafa an Khilafatil Khulafa. Tiap-tiap orang khalifah tu dia ni cara ahli sunnah. Mana dalil-dalil dia? Banyak yang menunjukkan Sayyidina Abu Bakar, yang menunjukkan Sayyidina Umar, yang menunjukkan Sayyidina Uthman. Dan Sayyidina Ali sendiri pun banyak dalil-dalil. Tapi mengikut tertib ni lah gitu. Banyak sangat dalil-dalilnya. Jadi sehingga tidak boleh nafi benda ni. Dan sampai kepada peringkat mutawatir maknawi ataupun tawatur al-qadril mushtarak. Tawatur al-qadril mushtarak benda ni. Kenyataannya pun gitu. Memang gitu. Tak ada apa-apa percanggahan, jalan molek gitu. Inilah yang kita nak tengok. Hadis ini Imam Bukhari buat mari banyak kali dalam kitab dia ni. Ada hak rekah sikit. Ni rekah ni. Rekah. Ada hak lebih panjang lagi. Banyak tempat dia mari. Di sini diceritakan Aisyah pernah pada suatu hari sakit kepala. Dia sakit kepala. Dia pun sakit kepalanya, sakitnya kepala aku, kata dia. Jadi ngaduh tu tak apa. Memang sakit. Tak apa. Tidak kata tidak redha ke ataupun tidak tinggi kedudukan di sisi Allah, tidak. Mengaduh tu masuk dalam tabiat manusia. Apabila dia sakit dia akan mengaduh. Tak apa tu. Nabi SAW pun kata, kalau maksud sakit tu, kalau kamu maksudnya nak matilah, kamu mati, aku hidup lagi, aku akan istighfar untukmu, aku akan mendoakan kamu. Suami isteri kadang-kadang dia kecekkan gitu kan, kalau kita mati dulu, kalau demo mati dulu misalnya kan, kecek benda-benda gitu. Jadi Aisyah pun kata, kalau tu lebih sakit lagi lah, kata dia dah. Lebih sakit lagi, lebih parah lagi lah aku sakitnya, kata dia. Suklayatah tu asal makna dianya perempuan kehilangan anaknya, kematian anaknya. Mana sedih benar lah seorang ibu, anak dia sudah besar mati. Sedih benar. Mana aku lebih parah lagi, mana sakit kepala daripada hak ni, hak duk nangul lah ni. Setelah dengar kamu kata begitu tadi. Ni muka suami isteri kan. Tapi kadang-kadang musuh Islam ni, orang Syiah ni, benda-benda lagu ni dia nak ambil kira. Tengok Aisyah ni, tengok suka buruk ke Nabi. Dia tidak faham ni urusan rumah tangga ni, dalam rumah ni.
Kita tak boleh masuk campur benda ni, urusan rumah orang ni. Dia ada benda-benda gitu, benda-benda halus, tidak seperti di luar. Dia tak faham tu. Aisyah pun kata, lagi sakit kepala lah kalau lagu ni, kata ni. Nampaknya suka aku mati, kata dia. Kena mati kadang-kadang kan. Dia gitu. Sebab apa? Moga ramah bini kan. Dan Nabi SAW ni orang laku lah, kita kata orang laku. Kalau nak bila-bila masuk lah, kalau nak tak jadi masalah. Kalau lagu tu, kalau aku mati dulu tak ada petang, kata dia. Moga dia orang lelaki tak ada edah. Tak ada edah, tak ada petang. Jadi pengantin baru pula lah, kata dia. Tu buat cemburu dia tu, buat cemburu dia tu. Ada tubik lagi pada masa tu. Jadi hak ni kita tak boleh nak bantah, tak boleh nak kritik benda-benda lagu ni. Ni urusan rumah tangga orang, suami isteri. Biasa lah benda-benda lagu ni. Kalau kita nak cerita urusan rumah tangga, suami isteri kecek, banyak lagi, pelik-pelik lagi daripada tu. Tapi orang tak nak cerita. Kalau orang cerdik, dia dengar saja. Tak saya capu. Muda-muda. Sebab apa? Benda ni hak teruk-teruk pun dia boleh baik pula. Dia boleh baik pula. Jadi kalau kita masuk capu, tak kena gaya punah nama kita. Jadi kita tak usah capu. Ni urusan dia. Nabi SAW kata, kalau lagu tu, akulah sakitnya, akulah sakit kepalanya, kata dia. Kita tidak maksud gitu maksudnya. Maksud lagu lain, dia mau faham lagu lain. Sakit kepala lah lagu ni dah. Inilah keadaan mana orang yang bini ramah, lagu tu lah sakit kepala. Kadang-kadang kita rakyat molek dia sekolah lagu lain. Itu payahlah. Jadi kalau kita nak pongoh, nak gitu gini, tak boleh juga. Kena sabarlah. Hak tu yang kata sakit kepala, tak sakit kepala pun jadi sakit kepala. Hak ni Nabi tak sakit kepala ni, jadi sakit kepala. Dia pun kata, ada dalam riwayat yang lain kita sudah jumpa, sebelum pada ni Nabi SAW ketika dia memang sakit, sebelum nak mati, dekat nak mati tu, dia pun kata aduh sakit kepalanya. Dia kata, dia ulang Aisyah kata. Ni ketika Aisyah kata, dia kata sakit kepala ni, patut Aisyah kata gitu sini ni. Pada ketika yang lain memang dia kata dia sakit kepala. Dekat nak mati tu Nabi SAW memang sakit kepala, dan dia ikat dengan kain tu, dia ikat kemah. Sakit sangat kepala dia. Dan Aisyah pun sial tengok ke dia. Aku betul-betul mahu hantar sesiapa pergi panggil Abu Bakar dan anaknya, anak lelakinya, biar mari sini, aku nak wasiat. Ni fa'ahada, ahida ya'hadu, memang maklum makna dia tu, maknanya menyebut seseorang tu sebagai pengganti, menyebut seseorang sebagai penggantinya dalam urusan pemerintahan. Sebab itu di sini dia kata fa'ahada, yani usiya bil khilafah, aku nak wasiat tentang jawatan khalifah ni untuk dia. Nabi SAW kata begitu. Bapa yang aku jadi terfikir gitu tu, nak buat gitu tu, nak hantar orang biar Abu Bakar mari dengan anak dia. Bapa suruh mari anak dia tu, nak lantik anak dia kok tidak? Takut ada apa-apa perlu gapo-gapo ke anak dia, misalnya dia suruh panggil orang ni, boleh suruh anak dia tu pula pergi. Ataupun anak dia tu menjadi saksi. Selain daripada Aisyah, sudah ada dia di rumah ni, moga duduk di rumah Aisyah. Kalau panggil orang lain payah, moga tidak mahram. Ni kalau panggil anak Abu Bakar juga, adik-adik Aisyah, tak apalah mari rumah pun, dia tak bertudung pun tak apa, dalam keadaan duduk sakit gini. Sebab itulah suruh panggil anak Abu Bakar. Maknanya dua orang sudah ada di sini, tidak orang lain. Apa yang aku nak pesan tu, nak rakyat dia lah yang patut jadi khalifah aku, kenal ke dia tu. An yaqulal qailun, yani alla yaqulal qail, supaya tidak ada lagi orang yang duduk kecek. Duduk kecek, orang ni lah patut jadi khalifah. Nah, aku ke misalnya, tak ada orang kecek. Ataupun orang yang berangan-angan, bercita-cita nak jadi khalifah, nak jadi pemerintah ni, tak ada lah kecek. Bila aku tentu, tak ada dah lah, senyap lah. Tapi thumma qultu, kemudian aku berkata, ni hak Nabi SAW kata kepada Aisyah ni. Kita tak nak jadi masalah lah, terima molek lah Aisyah. Buat-buat syiah kata Aisyah rekod hadis ni, dia kata nak rayak kelebihan ayah dia tu. Dia kata Aisyah rekod pula hadis tu.
Mana orang lain dengar, dia seorang. Padahal lagu tu. Nah, dia kata Aisyah rekod. Jadi hak jadi kenyataan tu maknanya hak tu dengan kehendak Aisyah hak jadi kenyataan. Yang saya nak Bakar jadi khalifah mula-mula ganti Nabi. Hak tu Aisyah buat mana jadi orang boleh terima pula. Bagi kita tak ada masalah. Kemudian aku berkata, kata Nabi. Mana kata, aku fikir pula, kata dalam hati. Kalau tak tentu pun tak apa. Kalau tak royak Sayyidina Abu Bakar ni akan jadi khalifah pun tak apa. Sebab apa? Ya Allah. Allah tidak akan nak. Allah enggan. Allah tidak akan nak. Dan orang-orang mukmin akan menolak kalau orang lain. Dalam riwayat yang lain dalam Bukhari ni juga beberapa tempat kita sudah jumpa dah. Ya Allah wa yadfa'ul mu'minun illa Abu Bakrin. Gitu bunyinya. Allah tidak akan nak kecuali Abu Bakar kau jadi khalifah. Aku tak payah tentu. Betul what Nabi kata, memang jadi gitu. Dia tak ada pesan apa. Tak ada akad tangan saya nak Abu Bakar. Lepas aku ni dia tak ada. Tapi Nabi yakin betul. Yakin betul. Kalau tidak macam mana dia kata begini? Allah tidak akan nak. Mana dia tahu kehendak Allah Abu Bakar. Kalau kita kata tidak Sayyidina Ali, jadi kehendak Allah Sayyidina Ali hak jadi lagu lain. Tak kuasalah Allah. Lagu tu lah kira-kira. Dah tak betul lah hak Nabi royak tu. Nampaklah mana orang Islam ni lemah, tidak bersatu. Tidak bersatu, tidak ikut Nabi SAW betul. Tapi kalau kita tengok ni tak ada apa, betul, jalan molek. Allah tidak akan nak dan orang mukmin akan menolak orang lain kecuali Abu Bakar. Abu Bakar orang akan terima. Begitu yakin Nabi SAW. Ya dia yakin ni dia tahulah tu. Dia tahulah tu. Sebab tu dia tidak lantik. Dia tidak lantik secara rasmi. Dia tahu. Ataupun syak perawi ni Allah akan menolak. Dan orang-orang mukmin tidak akan nak illa Abu Bakrin dalam riwayat yang lain kecuali Abu Bakar. Jadi Allah pun tidak nak, orang mukmin pun tidak nak orang lain. Kalau orang lain tak akan jadi molek. Ya jadi molek ni sebab memang kehendak Allah. Iaitu memilih Abu Bakar selepas daripada Nabi SAW. Abu Bakar menjadi khalifahnya. Dan orang mukmin pun semua faham dah. Dia tahu dah Nabi SAW ni kenal benar kepada Sayyidina Abu Bakar. Kenal benar. Sama-sama kalau kita perhati, masa orang lain pergi masa lain, masa nak hijrah, dia tidak. Sayyidina Abu Bakar nak pergi, nanti dulu kata dia. Mana nak pergi sekali? Nak pergi sekali. Sama Sayyidina Abu Bakar. Daripada situ sahabat-sahabat pahadah dekat nak mati, sakit, jadi tu imam Abu Bakar. Tak payah lagi kau secara tu. Sahabat-sahabat ni cerdik. Dia sebut sikit pun pahadah. Gini mau nak hadis ni banyak lagi hak mimpi Nabi SAW mimpi. Sahabat ni mimpi bukan seorang dua. Mimpi lepas pada Nabi mati tu, orang ni pergi cebok timur. Sayyidina Abu Bakar dulu. Lepas tu Sayyidina Umar, lepas tu Sayyidina Uthman, ikut tertib molek. Dalam Bukhari ni jumpa dah. Bukan so dua ni isyarat-isyarat yang menunjukkan Abu Bakar. Lepas Nabi Abu Bakar. Dan Abu Bakar cebok setimbur dua. Tak banyak. Isyarat pada zaman pemerintah dia tu tak lama. Lepas tu Sayyidina Umar pula akal. Lepas tu Sayyidina Uthman putus tali. Putus tali. Lepas tu disambung pula tali tu. Semua ada dalam Bukhari ni juga. Dalam kitab-kitab lain pun ada juga. Menunjukkan dengan tertib molek tu. Tertib molek tak ada apa. Ni jelas bagi kita orang-orang ahli sunnah kata kalau Sayyidina Abu Bakar ni jadi khalifah dulu, ni hadisnya. Cuma Nabi SAW tak ijtihad. Dia tidak lantik supaya Sayyidina Abu Bakar lantik Sayyidina Umar ni royak pada orang maklum. Tidak lagu tu. Tapi dia sendiri kata dia tidak buat lagu tu sebab dia yakin orang tak akan pilih. Ni umat dia ni, sahabat-sahabat yang dia didik begitu lama ni, boleh dipercayai sahabat-sahabat tak akan pilih orang lain. Dia akan pilih Abu Bakar. Itu maksudnya. Jelas bagi kita ahli sunnah wal jamaah. Dan hak ni hak betul. Tak ada apa-apa tak molek.
Tapi apa-apa Syiah ni mari dia jadi uduh belaka. Hak ni uduh tu semua tak molek belaka. Jadi hidup masyarakat Islam awal tu dalam keadaan berebut kuasa, gila kuasa, deki, apa ni macam-macam lah sifat-sifat yang tak molek tu ada berlaku. Beci kau tu ni, beci kau ni. Gambaran dia awak mari tu semua tak molek. Sayyidina Abu Bakar jahat lah kepada Fatimah lah. Macam-macam lah dia. Dia kata. Tapi kalau kita tengok cara ahli sunnah apa molek? Semua molek, harmoni berlaku. Baik-baik berlaku. Dan Sayyidina Ali bila anak dia ada, dia bubuh nama Abu Bakar. Ada nama. Cuba kita tanya si Ahlan ni, dia nak ubah ke anak dia nama Abu Bakar? Tak sih. Pasal apa dia benci Sayyidina Abu Bakar? Lepas tu dia ikut siapa? Kalau dia ikut Sayyidina Ali bubuh nama anak dia Abu Bakar. Dan Sayyidina Ali ni orang benci ke pasal tu kau benci? Kalau benci tak bubuh nama anak dia. Sebab si Ahlan ni lah. Mudah kan tu nak faham? Kalau kita benci, kita tak akan letak nama anak kita dengan nama musuh kita. Maka kalau kita kata Sayyidina Ali itu memusuhi Sayyidina Abu Bakar, macam mana dia letak nama anak dia Abu Bakar? Lepas tu dia ada juga anak dia nama Umar ada. Nama Uthman ada. Anak dia ramai, anak Sayyidina Ali. Apa dia letak nama-nama? Cuma kalau kita cari Syiah, tak ada nama Umar. Tak ada. Benci benar dia. Ini menunjukkan bahawa Syiah ni sebenarnya dia tidak ikut Sayyidina Ali. Tak, dia dakwa saja. Ikut Sayyidina Ali. Sebenarnya dia tidak ikut Sayyidina Ali. Kalau dia ikut Sayyidina Ali, sebab cerita saat ni anak Sayyidina Ali ni ada nama Abu Bakar, nama Umar, nama Uthman, bukan dalam kitab kita saja, dalam kitab dia pun ada. Semua terima tu. Laku mana? Itu tak lagi. Sebab tu kita, kalau kita terima cara kita ni, molek belakang sahabat-sahabat tu, sepakat molek, satu padu molek. Dia tak sihat tengok umat Islam ni bersatu padu. Dia tak sihat tengok baik-baik sahabat-sahabat ni. Jadi kalau balah duduk cekoh lagu tu, nampaklah Nabi SAW ni tak pandai didik sahabat-sahabat, tak jadi seorang abu. Dia nya habis masa, habis hayat. Dulu menegur, berhenti menegur, tak menegur. Didik siang malam. Turun Quran lagu. Quran tak bisa lah kalau lagu tu. Tak boleh ubah orang. Tak boleh ubah orang. Jahat kau tolong. Perangai jahiliah tu ada semacam. Bahaya tu kalau lagu tu. Tak ada lah kelebihan Islam. Tak ada lah. Tu dia nak, tapi dia tak royak lagu tu. Dia tak royak gitu. Dia pergi mesti ikut lah, ikut jauh. Sebenarnya di situ, dia pergi situ. Sebab tu ya kita tak boleh terima tu. Sebab dia tikar jantung kita. Bukan main-main sahabat tu, jantung dalam Islam. Bukan tikar kaki tu. Setengah-setengah orang dia tak faham. Dia kata tidak akidah. Tak akidah. Tak akidah apa ni kalau sahabat diragui, lepas tu Quran tu siapa dia kumpul. Hadis-hadis sahabat kita ni kalau dah jahat berlaku, mana nak boleh percaya? Mana akidahnya? Tu dia tak nampak situ lah. Dia tak nampak situ. Selepas tu riwayat daripada Abdullah bin Umar, ni ketika Sayyidina Umar kena tikar, dulu pun jumpa banyak kali dah ni. Orang pun kata kepada Umar, tak saya lantik kau siapa-siapa jadi khalifah. Sebab sebelum pada ni orang maklum dah, Sayyidina Abu Bakar pernah lantik dia kan, orang maklum. Jadi orang tanya dia, tak saya lantik khalifah. Dia kata kalau saya lantik orang yang lebih baik daripada saya, sudah pun lantik. Sayyidina Umar tengok, nombor 2, dia tidak kata dia lebih daripada Sayyidina Abu Bakar. Dia kata orang yang lebih baik daripada saya telah melantik. Orang yang lebih baik siapa dia yang melantik? Sayyidina Abu Bakar lah lantik dia. Sayyidina Abu Bakar tu lebih baik daripada dia. Kalau kita perhati dalam kita hadis ni kan, Sayyidina Umar kata lagu tu, Sayyidina Abu Bakar lebih baik. Sayyidina Uthman mari, dia kata Sayyidina Umar lebih baik. Sayyidina Ali mari, dia kata lagu tu juga. Orang yang dulu pada dia lebih baik. Semua lagu molek, tak ada apa ni tak molek. Kalau saya tak lantik siapa-siapa pun, orang yang lebih baik daripada saya juga, iaitu Nabi. Dia tak ada lantik. Dia pakai mati gitu. Dia tak ada lantik siapa-siapa. Ada juga lagu tu, ada juga contoh. Jadi maknanya Imam Bukhari nak ceritanya cara pelantikan khalifah dalam Islam ni macam-macam. Boleh kita lantik tu, pemimpin yang sedia ada ni lantik dah, timbalan dia. Boleh juga tidak, dia serah kepada ahli mesyuarat, serah ke dia.
untuk menentukan khalifah selepas ni. Boleh juga dengan cara lagu tu, tak apa juga. Dengan melantik gitu, dia tidak jadi sistem beraja ke apa, tak ada. Khilafah juga. Khilafah ni boleh jadi tak lantik, boleh jadi lantik, banyak macam cara bentuk khilafah ni. Pemerintahan cara Islam ni banyak macam, dia tidak terikat dengan satu cara. Walau bagaimanapun semuanya dipersetujui oleh rakyat juga kesimpulannya. Cuma mula-mula tu start tu itu beza. Tetapi dengan persetujuan rakyat juga. Tak ada dalam Islam ni mana biasanya tidak dipersetujui oleh rakyat, tidak dibayar oleh rakyat. Tak ada lagu tu. Kalau ada pun sampai kemudian mungkin ada kekurangan dia. Kekurangan dia tu dapat diterima lagi oleh orang Islam. Sebab apa? Sebab dia jalan hukum Islam juga. Cuma cara dari segi politik saja je beza, tapi hukum tu hukum Islam juga. Ada pun zaman awal tu cara pelantikan khalifah tu pun cara Islam, hukum pun hukum Islam. Kemah benar. Ada pun zaman kemudian ni, zaman raja macam di Kesultanan Islam di India, khilafah Uthmaniyah dan lain-lain lagi, raja ni, sistem raja kemudian, tapi dia jalan hukum Islam juga. Dari segitu tetap molek juga. Dia kata gitu. Mereka pun pujilah sahabat-sahabat Adil itu, pujilah Umar. Kata gini. Faqala raghibun wa rahibun. Dia pun kata suka dan dalam keadaan tak suka, takut. Suka dalam keadaan suka dan dalam keadaan takut. Apa dia kata gitu tu? Siapa dia hak suka, siapa dia hak takutnya? Di situ ada beberapa pendapat ya. Dalam hasyiah kita nombor 2, raghibun wa rahibun. Ada dua makna, kemungkinan dua makna. Yang pertama, orang-orang yang memuji saya tu, maksud dia imma raghibun fi husni ra'yi fihi wa taqribi iyyahu. Boleh jadi dia suka kerana saya berpandangan baik terhadapnya, dan saya meletak dia tu, menganggap dia sebagai orang yang hampir dengan saya. Dia suka ke mana? Maknanya boleh jadi ada harapan. Kalau Sayyidina Umar mati, orang apa akan tengok ni orang rapat dengan Sayyidina Umar ni, jadi dia lah patut Sayyidina Umar pun berpandangan baik terhadap dia. Itu makna suka. Di satu pihak suka, ni nak mati kan? Gitulah keadaan dunia politik ni. Hak ni keluarga ni sedih nak mati ni. Hak ni suka pula pasal dia akan jadi naik pula dia. Gitu, itu makna suka tu. Dan takut. Hak suka saat ni dia juga takut. Takut ke mana? Takut menyatakan dalam hati dia tu. Nak royak tak saya, tak berani nak royak. Gitu. Jadi maksud dia nya suka apa yang ada kepadaku, suka kepada apa yang ada padaku, yakni jawatan itulah. Takut, yakni takut kepadaku, yakni untuk menyatakan isi hatinya. Jadi ada dua golongan itu. Yang kedua, mana dia? Manusia ni dalam hal khilafah ni ada dua macam. Yang pertama, ia suka kepada jawatan itu. Yang keduanya, ia tidak suka kepada jawatan itu, ia takut kepada jawatan itu. Manusia dengan urusan pemerintahan ini ada dua macam. Satu hak suka sangat kalau boleh kuasa, selagi hak takut kalau boleh kuasa. Jadi maksud Sayyidina Umar kata raghibun wa rahibun tu, dia kecek pendek je. Maksud dianya, kalau saya lantik orang yang suka kepada jawatan itu, saya bimbang dia tidak akan ditolong, diberi pertolongan oleh Allah. Sebab kan Nabi SAW kata dah, orang yang jelang, orang yang nak kepada jawatan ni, dia tak akan bui. Dan orang yang nak kepada jawatan ni, kalau dia boleh kuasa pun Allah tak akan tolong dia. Tapi kalau orang itu tak sah, memang dia layak dia tak sah, tetapi orang suruh juga dia, Allah akan tolong dia. Jadi hak lagu saat ni, kalaulah dia tu memang nak kepada jawatan tu, saya bimbang dia tidak akan diberi pertolongan. Dan kalau saya lantik pula orang hak tak suka kepada jawatan ni, saya bimbang dia tidak akan melaksanakan jawatan ini, tugas ini dengan baik. Aku tu.
Jadi raghibun wa rahibun, yang suka dan yang tidak suka. Dia kata, mana ada dua golongan lah. Jadi sebab itu, sebab dia kata raghibun wa rahibun, ada dua macam. Sebab itu dia pilih satu jalan yang lain. Dia tidak pilih cara Nabi, tak lantik langsung. Dia tidak pilih cara Abu Bakar, lantik satu orang. Sebab dia takut, dia bimbang ni. Dia nak betul-betul bertanggungjawab sesuai dengan zaman dia. Dengan sebab tu dia lantik 6 orang. Dia 6 orang ni, kamu pilihlah antara 6 orang ni, siapa dia hak kamu fikir paling sesuai. 6 orang. Kamu lantiklah dia sebagai khalifah. Dia ambil satu jalan yang lain, jalan yang ketiga. Lagu ni pun boleh juga. Artinya dalam Islam ni tak apa lagu mana-mana. Yang pentingnya tidak ada penipuan, tidak ada hak tidak setuju, puas hati berlaku. Cara pelantikan tu lagu mana-mana, tidak terikat. Tidak kata kalau buat benda ni mesti kena lagu ni, kalau tidak buat lagu ni tak boleh. Kalau nak semaya mesti ada semaya. Semua kata lagu tu kan, semua kata lagu tu. Ni nak jadi khalifah ni mesti satu cara. Tak. Pelantikan itu tidak penting mana cara tu. Cuma bagi orang yang ambil berat macam Sayyidina Umar ni, dia mikir sangatlah. Jadi nak suruh tepat tu, pergi pemilihan tepat tu, dia tidak letak atas orang. 6 orang. Itu dia pilih. Sebab dia kata walihada tawassata haluhu bainal halatain haitsu ja'alaha li ahadin min at-ta'ifati sittah. Dia letak kepada 6 orang, dan dia tidak letakkan untuk satu orang yang tertentu saja di kalangan mereka. Itu makna yang kedua bagi raghibun wa rahibun. Makna yang ketiga bagi raghibun wa rahibun boleh jadi juga, maksud dia saya dalam keadaan ini tak ada harapan gapo dah, nak mati dah. Raghibun fima indallah, saya nak sangat suka sangat kalau dapat pahala ke ganjaran daripada Allah di akhirat dah, kira akhirat dah. Maksudnya dia kata raghibun tu dia, hal dia, ana raghibun wa ana rahibun. Begitu maksud, bukan cerita orang lain. Dan saya takut di mana kepada azabnya. Dalam keadaan ni saya nak kepada dia keampunan dia, pahala yang dia bagi, ganjaran dia. Dalam keadaan ni saya tak mikir gapo dah. Lepas tu selagi saya takut kepada azabnya, kalaulah ada apa-apa kesalahan saya, takut Allah SWT nak azab saya pula lepas mati. Itu maksud raghibun wa rahibun yang ketiga. Jadi aku tidak menghiraukan pujian kamu ni, aku nak puji gapo tak ada makna dah pada aku. Itu maksud dia. Itulah beberapa makna dia. Dia kata aku ni masalah jawatan khalifah ni, kalau boleh lepas saja. Tuhan tak soal apa-apa dah dalam bab ni, tak apa dah, mujur benar dah. Kalau setara tu pun biar, tak boleh pahala. Tak asalkan lali wala alayya. Lali wala alayya tu adalah tafsiran kepada katanya kafafan itu. Kalau aku ni boleh kelip modal tak apa dah. Boleh kelip modal tak apa dah. Mana tidak rugi, tidak untung. Dengan pegang jawatan ni, kalau tidak untung tak apa, tak rugi pun tak, asal boleh kelip modal tak apa dah. Dia kata gitu maknanya dia ni merendah diri, takutnya padahal dia tu terkenal adil dalam sejarah ni. Bukan orang Islam saja, orang kafir pun akui dia. Tapi gitu keadaan dia. Dia takut ada lagi kecuaian dia, kesilapan dia semasa pemerintahan tu, jadi rugi pula, tak ada makna. Nak ayatnya memang untung besar, tapi tak kena gaya, boleh jadi rugi. Baik jadi orang biasa. La atahammaluha hayyan wala mayitan. Dia kata aku tak sedih dah tanggung tugas ni, jawatan ni. Selama aku hidup, aku sudah tanggung selama mana dah. Tak sedih dah tanggung lepas mati pun tak sedih. Maknanya dia takut kalau lantik tak kena gaya, kalau tak kena belah mana-mana, tak kena lah, dia takut. Jadi tak sedih lah, biar orang hak hidup lah urus masalah nak lantik khalifah ni. Sekadar tu lah aku ambil jalan tengah.
Ni orang ni itu pun mana hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mati, Rasulullah puas hati dengan orang ni. Jadi pilih hak ni lah. Aku tak selah nak tentukan dengan tepat. Tentukan orang ni secara khusus gitu tak sih. Sebab apa dia tak senang ni? Sekat hidup ni lama dah. Duk tanggung jawatan ni, hak tu pun berat dah. Tak senang tanggung lepas mati. Itu maksud dia. Tak senang tanggung lepas mati. Lepas mati, kalau dia mati orang lain kira. Dia kira gitu. Ini menunjukkan betapa Sayyidina Umar ni takut dengan jawatan tu. Takut, dia bimbang. Dan dengan penuh tanggungjawab dia serahkan. Baru ni kita sudah jumpa ada macam mana cara pelantikan tu. Abdul Rahman bin Auf bincang suara, dia jadi pengurusi di antara hokna orang tu. Akhir sekali terlantiklah Sayyidina Uthman. Gitu cerita. Seterusnya riwayat daripada Anas bin Malik, dia kata dia dengar khutbah Umar yang kedua, yang terakhir. Jadi Umar berucap 2 kali. Hari yang pertama di Saqifah Bani Sa'idah, di balai Saqifah Bani Sa'idah. Di situ biasanya kalau urusan politik, urusan pemerintahan, sahabat-sahabat ni kumpul situlah sejak zaman Nabi lagi. Situ dia bicara, situ buat keputusan apa-apa, situlah. Jadi hak ni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat-sahabat ni bicara lah, ni mari semaya sore-sore. Dia tidak semaya berjemaah, semaya mayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dah semaya sore-sore. Jadi ada orang cerita ni, dulu kita sudah jumpa dah. Orang cerita ada sahabat-sahabat ni duduk bicara jauh khalifah di Saqifah Bani Sa'idah tu. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pun pergi, Abu Ubaidah pun pergi sana. Pergi sana selesai dah kira-kiranya situ. Lantik dah. Sayyidina Umar kecek dah situ. Itu kali pertama Sayyidina Umar kecek. Berucap, ucapan pertama. Berucap, lepas tu bai'ah dah Sayyidina Abu Bakar situ. Abu Ubaidah pun bai'ah. Abu Ubaidah, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata amin. Likulli ummatin amin. Wa amin hadhihi al-ummah Abu Ubaidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dah gitu kan. Setiap umat ni dia ada pemegang amanah dia. Pemegang amanah umat ni Abu Ubaidah. Nabi kata dah gitu. Jadi amanah ke dia. Seseolahnya Nabi isyarat dah kepada ni jawatan khalifah ni, gapo ni, amanah ni berlaku ni. Abu Ubaidah bila dia letak tangan dia atas tangan Abu Bakar, maknanya Abu Bakar lah yang layak. Amanah ni kan seseolahnya amanah orang ni suruh kita simpan. Bila dia balik, kita kena balik lah ke dia. Ni maknanya bila siapa masa Sayyidina Abu Bakar yang layak menerima benda ni, dia lah bui pada Sayyidina Abu Bakar tu. Bukan Sayyidina Umar seorang. Abu Ubaidah tu juga bai'ah selalu. Dan Nabi SAW kata pemegang amanah umat ini Abu Ubaidah. Dan Abu Ubaidah tu serah dah kepada Sayyidina Abu Bakar. Apa je kita duk soal lagi je. Kalau Sayyidina Umar seorang, padat dah kita kata. Pak lain-lain sahabat ni dengan amin hadhil ummah, pemegang amanah umat ni. Nabi SAW sendiri kata. Ada berlaku hadis tu dalam kitab mana-mana. Ada berlaku dalam kitab hadis. Itu juga menunjukkan bahawa Sayyidina Abu Bakar ni lah yang paling layak. Sebab apa? Abu Ubaidah bai'ah ke dia. Situ lagi Saqifah Bani Sa'idah, hari yang pertama. Ni khutbah Sayyidina Umar yang kedua, hari yang kedua. Nabi SAW wafat hari Isnin. Hari Selasa, itu hari Selasa. Hari yang kedua, ucapan yang kedua. Hari Selasa. Hari Rabu baru ke bumi. Hari Rabu. Bukan ke bumi lalu. Tidak seperti orang lain kan dia suruh cepat-cepatlah ke bumi. Dia tidak. Khalifah ni tidak. Pemimpin negara tidak lagu tu. Sekiranya tidak ada apa-apalah yang memudaratkan mayat dia. Mana hak moleknya lepas pelantikan jelas dulu. Lepas ni siapa dia? Jelas. Barulah dikebumikan. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Sayyidina Uthman, zaman khalifah mana-mana lagu tu, dia tak ke bumi, jelas dulu siapa dia khalifah ni. Umar kecek pula pada ketika dia duduk di atas mimbar, iaitu pada hari keesokan daripada kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dia pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ataupun yang seumpama itulah tasyahud tu maksudnya gitu. Sebelum kecek tu dia baca hak tu dulu. Abu Bakarnya dia hanya tak kecek, dia Abu Bakar senyap dia. Dia pun kata, akunya harap
duk arak sebelum pada ni nya, duk arak Nabi lah. Paling lewat sekali mati. Tak saya tengok dia mati. Biar dia mati lewat sekali. Mana saya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Biar Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat sekali mati. Duk harap gitulah. Tak apalah, dia mati dulu, tak apa. Mati dulu. Tak apalah mati pun, tapi Allah SWT telah berikan cahaya di kalangan kamu. Cahaya tu maksudnya Quran. Allah SWT telah memimpin Muhammad. Dan Abu Bakar ni sahabat Rasulullah. Dia sebut sahabat, mana kedudukan sahabat tu penting. Penting. Dia sebut sahabat. Orang lain pun boleh jadi sahabat juga kan, ramai lagi sahabat. Dia sebut sekali lagi wathani itsnain. Ni tak ada ni orang lain ni. Sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam gua ataupun di mana-mana tempat-tempat yang sulit, dua orang ni. So, dia sebut ni sahabat lain tak ada. Kalau sebut sahabat, tu istimewa dah. Tapi orang lain pun ada juga tu. Sebab tu dia sebut. Sayyidina Umar sebut thani itsnain. Dia ni orang teman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdua dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah orang yang paling layak untuk menguruskan urusan orang Islam. Sayyidina Umar kata, "Faqumu." Bangun, kata dia, kamu bangunlah. Bai'ah dengan dia. Lepas tu dalam riwayat ni Anas kata sekumpulan daripada mereka telah pun berbai'ah dengan Abu Bakar sebelum itu di Saqifah, yakni hari sebelumnya. Yakni hari Isnin tu kita sebut dah tadi. Di Saqifah tu sudah bai'ah dah sebahagiannya. Jadi tapi ramai lagi hak tidak bai'ah lagi. Dikumpulkan pada hari yang kedua tu, kumpul penuh masjid. Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh masjid. Kumpul pada hari yang kedua. Lepas tu situ bai'ah. Zuhri berkata, dia ambil daripada Anas, dia kata saya mendengar Umar berkata kepada Abu Bakar hari tu, hari yang kedua tu, naik mimbar, kata dia. Kamu naik mimbar. Sayyidina Abu Bakar tak sih. Sayyidina Abu Bakar ni jenis orang merendah diri. Jenis tidak sombong, tidak membesarkan dirilah, tidak kata nak naik gaduh coh naik selalu, tidak. Walaupun dia ni seorang layak, dia tak salah pada sini ya. Gitulah. Tak boleh. Sayyidina Umar kata, falam yazal bihi, terus Sayyidina Umar tekan dia. Suruh naik. Barulah dia naik. Siapa dia naik? Baru Sayyidina Umar berhenti. Kalau tidak disuruh tak boleh naik. Dia tak boleh naik mula-mula. Itu merendah dirinya Sayyidina Abu Bakar. Dia tak boleh naik bukan dia jenis takut. Tak. Dia orang berani. Sayyidina Abu Bakar ni. Tengok Sayyidina Umar tak siapa dia nak perang. Dia orang berani. Tapi dia merendah diri. Tak usah nyoh-nyoh nampak. Apa yang Sayyidina Umar desok dia naik juga? Supaya orang masih ada yang tak kenal, mungkin yang tak kenal boleh kenal lah, ni lah khalifah dia. Itu tujuan suruh naik mimbar tu, duduk tempat tinggi tu. Jadi pergilah situ. Fabaya'ahu an-nasu 'ammatan. Maka orang pun semua sekali bai'ah kepada Abu Bakar. Ni. Berdasarkan hak ni kita kata Sayyidina Ali pun bai'ah dah dengan Sayyidina Abu Bakar pada hari yang kedua. Sini. Lepas tu orang kata dalam Bukhari ada 6 bulan lepas pada tu. 6 bulan lepas pada tu Sayyidina Ali baru bai'ah. Kita terima hak tu. Dah ada dalam Bukhari juga, tak apa, boleh. Sebab apa? Ada bunyi ni, desas-desus. Puak-puak munafik ni dia sebut Ali ni tak apa setujulah, tak apa gini-ginilah, kualik belakang. Ada dah pada masa tu. Maka Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat lain buat keputusan bai'ah semula, biar hilang kekeliruan. Hak tu hak lepas 6 bulan tu. Hak ni bai'ah dah sini ni. Fabaya'ahun nas 'ammatan. Semua orang bai'ah. Semua orang tu takkan Sayyidina Ali ketinggalan. Dia orang yang penting kan. Tak ada sebut sini kecuali Sayyidina Ali tak masuk. Disebut semua sekali. Takkan orang lain boleh bai'ah Sayyidina Ali? Orang penting. Dia tidak bai'ah, takkan lagu tu. Kalau dia tak setuju betul, apa dia jadi ahli syura, ahli majlis mesyuarat zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar? Apa? Tak ada sebenarnya. Cumanya ada bunyi tak sedap, maka Sayyidina Ali bai'ah pun. Kalau nak kira padan dah tu. Tapi pahala ni duk timbul lagi. Duk kata Sayyidina Ali tak bai'ah dengan Sayyidina Abu Bakar, menunjukkan dia tak setuju apa yang 6 bulan. Kalau kita kata biarlah, hak tak ada hari yang kedua ni biarlah, tak ada. Lepas 6 bulan tu baru bai'ah. Bai'ah juga kan? Bai'ah juga. Kalaulah dia tak kenal semua, tak sebai'ah lah, pakai mati, tak sebai'ah.
Bahkan kata ni tak betul ni. Royak lah. Royak di mana? Kan dia berani kan, Sayyidina Ali ni berani. Apa dia tak royak? Dia tak betul ni, rebut jawatan ni. Sebenarnya aku. Apa tak royak gitu? Selesai, tak ada masalah. Takut perat. Orang Syiah kata dia takut kucak kacir. Takut kucak kacir. Apa takut kucak kacir? Tak akan berlaku kucak kacir. Dah orang lain tak ingat, kita patut peringat kau lah kau orang lain. Jadi tak ingat berlaku tu, kita patut peringat lah. Dia kata takut. Tak siri tu podara. Sayyidina Hasan pun suruh kuasa kepada Muawiyah. Tak apa, kita boleh terima. Sebab apa? Walaupun Muawiyah ni kafir pun zalim pun tak. Sebab apa takut tu podara? Tu yang Sayyidina Husain tu. Apa yang sanjung sangat Sayyidina Husain? Kan langkah baik kalau Sayyidina Husain pun tidak pergi berontak lagu tu terhadap Yazid, tak ada lagu podara. Jadilah serupa dengan Sayyidina Ali buat, serupa dengan Sayyidina Hasan buat, kan molek lagu tu. Lepas tu hari kematian Sayyidina Ali tak ada pula buat perayaan besar-besaran tu, berarok tengah jalan tu. Sayyidina Hasan pun tak ada juga. Apa yang Sayyidina Husain tu berarok gitu buat apa? Apa? Dia kata Sayyidina Husain bagus, Sayyidina Husain ni berani, dia tentang sanggup mati. Sayyidina Hasan apa tidak lagu tu? Sayyidina Ali apa tidak lagu tu? Kalau Sayyidina Ali bagus dia buat lagu tu, Sayyidina Hasan bagus, dia tidak perang, dia tidak lawan, bagus. Sayyidina Husain pun sepatutnya kalau dia tak lawan itulah bagusnya. Apa kita tak kata begitu pula? Sebenarnya dia suka Syiah ni kalau anak cucu Rasulullah ni mati, memang dia suka. Waktu kita kata dia suka. Dan sebenarnya dia hak dia kena jaga dia pemberontakan, biar kucak kacir negara. Hak tu hak dia sanjung menanya, hak dia akak tingginya. Kalau jadi amal tu tak boleh. Hak naknya tidak jadi amal masyarakat, hak tu dia nak. Lepas tu kalau anak cucu Rasulullah mati lagi boleh. Hak tu sebenarnya hak dia nak. Kalau tidak, dia tidak panggil lah Sayyidina Husain tu pergi pergi ke Kufah. Lepas tu panggil dia awak tak cara. Sayyidina Husain, bahkan dia bunuh pula Sayyidina Husain. Itulah ceritanya. Jadi bagi kitanya Sayyidina Ali sudah baik sini. Berdasarkan riwayat Bukhari ni, fabaya'ahun nas ammatan. Orang yang penting setara Sayyidina Ali tu tak nasabah, tak baik. Biasanya orang duduk depan ni orang besar lah. Orang besar lah, bila-bila majlis mana-mana pun orang besar lah. Kalau majlis raja-raja nak pelantikkan raja kena ada belakang situ. Hak kira-kira hak layak. Kalau nak lantik siapa-siapa pun, presiden kau orang-orang penting-penting ada. Tak kira Sayyidina Ali tak ada. Kita kata Sayyidina Ali sudah bai'ah dah sini. Bahkan dalam riwayat Baihaqi jelas sebut Sayyidina Ali bai'ah pada hari yang kedua dalam bai'ah ammah, dia panggil ni bai'ah umum, bai'ah ammah. Fabaya'ahun nasu ammatan. Inilah orang panggil bai'ah ammah. Kita kata begitu, selesailah, barulah tak ada nampak pelik. Apa ya Sayyidina Ali tu duduk sekali dengan Sayyidina Abu Bakar semua pergi perang, anjuran Sayyidina Abu Bakar perang, pergi semaya di belakang Sayyidina Abu Bakar, nampak molek pun tak ada apa. Hak sesuainya dia bai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar. Kalau dia tak bai'ah, bercanggah tu perbuatan dia tu. Macam mana dia boleh pergi semaya di belakang Sayyidina Abu Bakar, pergi perang, macam-macam lagi, mesyuarat dengan Sayyidina Abu Bakar. Hak benar sabahnya dia sudah bai'ah dah sini. Hari yang pertama ya betul, memang dia tak ada. Hari yang pertama di Saqifah Bani Sa'idah tu dia tak ada. Tapi hari yang kedua dia ada. Dan hadis hak Bukhari hak salah kata lepas 6 bulan tu sebab kata tadi lah. Kalau kita terima hak tu tak apa. Maksudnya bai'ah untuk taukid lagi, untuk menguatkan lagi, untuk menghilangkan keraguan dan bisikan-bisikan jahat ni, buat-buat munafik ni, menimbulkan fitnah, mengatakan Sayyidina Ali ni gini. Dia ada dah tu bunga-bunga dia pada masa tu, mengaitkan Sayyidina Ali ni sudah ada dah. Tapi lepas terlantik Sayyidina Abu Bakar, jadi selesai, tak ada apa, senyap. Lama selepas pada tu barulah timbul pula masalah. Lepas tu riwayat asal lagi ni, ada seorang perempuan dia pergi berjumpa dengan Nabi SAW, kecek lah cerita sesuatu. Perempuan tu kecek dengan Nabi SAW. Nabi SAW pun suruh, ginilah, boleh jadi dia sibuk tak ada kau, balik dulu kata dia, mari semula.
Perempuan itu pun kata, kalau saya mari saya tak jumpa dengan Nabi. Macam dia maksud sini tak jumpa tu kalau Nabi mati. Saya nak jumpa dengan siapa? Nabi SAW kata, kalau tak jumpa dengan saya, jumpa dengan Abu Bakar. Tengok, dia kata Abu Bakar juga, dia tak kata orang lain. Dia tak kata orang lain. Ini menunjukkan lepas ke dia mati, Abu Bakar, apa dia tak kata orang lain? Menunjukkan bahawa ni urusan pemerintah, urusan rakyat ni, orang ramai ni, Abu Bakar yang menggantikan dia. Kenabian tu tak ada dah. Dah bila kenabian hak ganti dia tak ada dah. Gapo dia hak nabi? Jawatan dia ada. Pemerintah kan? Kalau urusan rumah tangga ni ramai lagi orang lain, anak cucu dia pun ada. Hak tu. Ini urusan pemerintahan. Sebab tu munasabahnya dia kata pergi jumpa Abu Bakar. Ini pun lagi isyarat yang menunjukkan bahawa selepas Nabi SAW, orang yang Nabi kenal ialah Abu Bakar. Dia tak sebut orang lain. Bukan satu dua Syah Waliullah sebut tu, berpuluh-puluh, beratus hadis dalam Izalatul Khafa. Ni dalilnya menunjukkan bahawa Sayyidina Abu Bakar nombor satu lepas Nabi. Dalil cukup. Termasuklah ni dia mari belakang ni. Mari belakang. Lepas pada tu haddatsana Musaddad. Kamak kau nak habis dah mana ni? Tak ada habis ya. Berhenti sekat dulu. Berhenti sekat dulu. Wallahu a'lam.